warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan interview, saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Nurul Wadina binti Nasri dan adik kumpulan saya Muhammad Anwar Yasir bin Haris, Muhammad Iqbal Irfan bin Saidan, Putri Isyana Fatira binti Yusran, Nurul Aibin binti Abdul Talib dan Nurul Anissa Zuana binti Sazuki. Okey. Terima kasih kepada Puan Muna Rajiha binti Isa, Takaful Advisor kerana sudi hadir bersama kami dalam interview session ini. Okey, baiklah Puan. Daripada rujukan yang saya dapat mengenai takaful ini dia merujuk kepada satu plan insurans yang memiliki ciri patut syariah. Di mana saya dapat tahu dalam takaful itu bahawa dia ada plan-plan dia seperti kenderaan, kesihatan, perubatan dan sebagainya. Istilah takaful juga merujuk kepada konsep insurans Islamik yang berasaskan kerjasama bersama di mana segala risiko dan dana dikongsi bersama. Boleh tak Puan menceritakan dengan lebih lanjut tentang takaful ini? Okey, boleh. Jadi boleh tak saya nak tahu dulu, adakah kita akan terus kepada questionnaire tu adalah selepas ni lah Ya, betul. Okey, jadi berbalik kepada takaful ya. Okey, jadi secara mukadimah dia, betul apa yang tadi Puan Isha, Puteri Isha kata, takaful ni ialah satu platform di mana semua umat Islam kita mencarum. Okey, di mana dana tersebut akan dimasukkan ke dalam dana tabaruk lah. Di mana kalau berlaku sesuatu kemalangan ataupun risiko, kita akan gunakan dana tersebut daripada dana tabaruk tersebut. Okey, jadi kat sini sebenarnya takaful ni ataupun insurans ni masih ramai lagi yang tak faham. Adakah takaful ni ialah insurans, adakah insurans ni ialah takaful, adakah benda tu benda yang sama. Okey, jadi kat sini takaful dengan insurans itu ialah perkara yang berbeza. Akan tetapi berbalik kepada Puan Isha kata tadi, Cik Isha kata tadi, okey, takaful ni ialah di mana kita letak sesuatu risiko tu ke takaful. Let's say lah berlaku musibah ke, kematian ke dan sebagainya, itulah orang kita lah yang akan gunakan daripada dana tabaruk itu untuk cover risiko tersebut. Jadi kita boleh katakan untuk jalan yang selamat kan? Untuk jalan yang selamat, Ya untuk kita betul. protect kita punya harta benda, aset kita adalah dengan mengambil takaful kan? Ya betul. Okey, baiklah. Dengan takaful ni, saya nak tanya satu. Dalam setiap syarikat pasti ada isu-isu dia kan? Boleh tak Puan cerita bahawa isu yang sedang berlaku ataupun sebelum dalam insurans takaful ini? Terutamanya dalam pematuhan syariah. Okey, jadi kat sini berbalik pada soalan tadi, adakah apa yang sedang berlaku dalam dunia takaful, terutamanya dalam syariah compliance. Okey, jadi isu ni sebenarnya berlaku dalam semua syarikat pengendali takaful. Jadi semua syarikat takaful ni adalah di bawah naungan Bank Negara Malaysia. Okey, jadi sini dalam population Malaysia ni, kita hanya dapat menembusi sebanyak dalam 15% sahaja untuk perlindungan takaful di dalam Malaysia. Okay, jadi kita ni masih lagi bersaing dengan pelan-pelan yang konvensional, which is yang sesuai untuk non-Muslim lah. Okay, akan tetapi untuk perlindungan takaful ni, kita hanya dapat menembusi sebanyak 15%. Jadi kita masih ada lagi dalam 85%. Okey, yang selebih tu ialah mungkin dia ada perlindungan takaful. Akan tetapi kemungkinan dia masih lagi under insured ataupun masih lagi memiliki polisi yang non syariah compliance lah. Okey, maksud dia kat sini, okey, non syariah compliance ni disebabkan oleh orang-orang kita yang dahulu belum ada exposure tentang syariah punya compliance policy. Okay, jadi kat sini kita masih lagi perlu
ada, sorry. Okay, jadi kat sini kita kena menembusi lagi 85% daripada population Malaysia ni. Okay, lagi satu tadi poin saya yang kedua ialah bila um, masih lagi ada yang polisi underinsured. Maksudnya bila dia dah ada polisi tu, coverage dia masih lagi kurang. Okey, jadi poin saya yang seterusnya ialah terdapat 18.6% daripada kenaikan penembusan takaful berbanding tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya ialah dalam 16.9%. Jadi kat sini ada kenaikan berbanding tahun-tahun yang sebelum ni. Okey, ini adalah data analisis daripada MTA. Jadi saya pun um, believe yang you all pun tahu mengenai dengan MTA ni, Persatuan Takaful Malaysia lah. Okay, jadi kat sini, bila kita kata penembusan tu ada kenaikan disebabkan kita punya generasi yang semakin educated. Mungkin daripada yang sebelum-sebelum ni, emak ayah kita pun tak tahu apa perbezaan dengan polisi yang syariah compliance dengan polisi yang non-syariah compliance. Okay, jadi kat sini, isu yang sedang berbangkit ni ialah kita masih lagi nak berdaya saing dengan syarikat-syarikat yang non-Muslim untuk kita tembuskan kepada yang apa ni syarikat kita yang untuk Muslim lah. Kiranya takaful Malaysia sekarang persaingan yang hebat dengan konvensional. Betul tak? Ya, Contohnya betul. macam Jadi macam soalan saya nak tanya, macam contoh AIA kan. ya. Adakah konsepnya sama dengan takaful Malaysia? Okey. Ah, Sebenarnya itu adalah antara salah satu contoh operator syarikat insurans. Maknanya dia ialah salah satu syarikat yang membawa produk-produk Islamik lah, Islamic compliance. Okey, sebenarnya tak kisahlah antara AIA ke, Eastern ke, Prudential ke, macam saya mewakili under Prudential Malaysia, Prudential Takaful. Okey, jadi Prudential ni dan AIA tak kisah mana-mana syarikat masih dan sedang bawa produk-produk takaful. Jadi dia ada separate punya produk. Satu ialah syariah compliance which is takaful punya produk. Lagi satu diorang pun ada juga bawa konvensional punya produk. Jadi kat sini diorang terbahagi kepada dua kelompok. Di mana ejen yang Muslim dan ejen yang non-Muslim untuk diorang sebarkan diorang punya insurans dan kita sebagai yang Muslim sebarkan syariah compliance punya produk. Maksudnya tadi kan ada dalam satu kelompok tu ada dua grup kan. Dalam dua grup tu yang memegang takaful tu akan dijaga oleh takaful sendiri ke? Syarikat takaful ke? Ya betul. Ya betul. Okay, jadi you all Prudential ni dia ada terbahagi kepada, kita ambil contohlah, kita ambil Prudential di bawah jagaan saya. Okay, jadi Prudential ni ada dua operator yang menjaga dana tabaruk, satu yang Muslim syariah compliant dan ada yang non-Muslim. Okay, jadi kat sini dua-dua tu ada memegang tanggungjawab yang berbeza lah. Jadi kat sini macam kita takaful punya produk ni masih lagi baru. Okay, baru tak barulah tapi bila kita kata dengan non-Muslim punya produk, kita kata insurans lah. Insurans ni dah bertapak dekat Malaysia sangat lama. Okay, jadi produk takaful ni ialah satu produk yang baru starting daripada bank Islam, dekat situlah bermulanya produk takaful ni. Okay, jadi kat sini sebab tu masih banyak lagi kita kata masih banyak lagi kita kena sebarkan takaful kepada orang ramai disebabkan produk takaful ni baru sahaja launch disebabkan semasa bank Islam ada di Malaysia.
Betul Miss. Sebab bagi saya kan, kalau saya tak belajar pasal Islamic finance ni, maybe saya tak akan dapat kesedaran lah. Tak dapat nak beza between takaful dengan Ya betul, commission. Sebab dulu pun betul. saya tak tahu pun kewujudan takaful kan. Macam tahu tapi tak tahu apa tu takaful and tak ada tak tahu beza antara commissioner dengan takaful tu. Sebab selalu kita dengar kan orang kata insurance. Tapi orang tak tahu pun. Orang tak ambil titik berat berkenaan dengan syariah compliance. Jadi kat sini generasi yang sekarang lah yang kena lebih sebab generasi sekarang ni kita tahu sangat educated, sangat titik beratkan berkenaan dengan which is yang halal, non-halal, syariah compliance, tak syariah compliance. Jadi kat sini kita lah yang kena bagi exposure kepada orang ramai. Okey, baiklah. Daripada isu yang tadi kita dapat tu, boleh tak Puan Muna bagi tahu apakah cabaran yang dihadapi dalam industri takaful ini? Okey, jadi kat sini untuk cabaran sebagai saya takaful advisor, saya dah jumpa banyak sangat orang. Antara salah satu cara saya dapatkan prospek ni kita jumpa daripada Facebook Ads tau. Bila kita jalan FB Ads ni, kita akan jumpa pelbagai orang, pelbagai latar belakang background, pelbagai latar career dan sebagainya lah. Jadi kat sini rata-rata masih lagi yang tidak ada ilmu dan exposure tentang perbezaan antara insurans dan takaful. Saya back to point yang tadi lah, di mana ramai sangat yang PM saya apa beza takaful dengan insurans. Jadi kalau saya cerita berlatar belakangkan sales, memang non syariah compliance ni lebih murah berbanding dengan syariah compliance disebabkan takaful ni kita ada RM5 untuk wakalah cas. Jadi bila ada wakalah cas, kita masukkan ke dana tabaruk, itulah yang menyebabkan sesuatu produk takaful tu dia syariah compliance berbanding dengan konvensional yang hanya mengharapkan dana tu daripada syarikat. Di mana syarikat tu pun kita tak tahu dana tu dia dapat daripada dana-dana yang sumber yang non halal. Kita tak tahulah dia invest dana tu daripada genting ke, daripada dana-dana yang kita tak tahu sumber dia. Jadi kat sini bila diorang ni tak tahu, jadi ini adalah salah satu antara cabaran lah bagi kami sebagai ejen ataupun operator takaful berkenaan dengan isu tadi. Okey, cabaran yang kedua tu ialah berbalik pada jawapan saya yang tadi juga, masih lagi ramai yang dah punya polisi insurans. Akan tetapi polisi tu ialah polisi konvensional. Kalau you all selalu dengar kan bila ada bank daripada Maybank ke, CIMB ke dan sebagainya, daripada call daripada telemarketer, itulah yang diorang promote RM30 untuk hibah dan sebagainya. Tapi itu ialah life insurance, personal accident di bawah polisi yang non-syariah compliance. Jadi kat sini, bila kita call je, bila telemarketer daripada bank call, you all tak tahu benda tu ialah daripada syariah compliance ataupun tidak. Jadi kat sini, bila saya, contohlah kita ambil Anwar, saya call awak time awak tengah kerja. Jadi kita call saja, minta data apa semua and then terus subscribe. Which is awak pun tak tahu plan tu macam mana. Jadi buta-buta je dia pun deduct daripada account bank. Jadi kat situlah salah satu cabaran daripada takaful, pihak takaful lah. Di mana kita tak boleh nak jumpa, kita boleh jumpa dia. Akan tetapi telemarketer ni daripada bank-bank ni call dan terus explain dan terus deduct daripada account diorang. Without ada clarification dari polisi tersebut. Boleh tak saya nak macam nak tanya jugalah. Jadi Okey, ya je. zaman sekarang ni kan
saya rasa saya nampak, apa yang saya nampak lah, masyarakat dia lebih memandang konvensional punya berbanding dengan takaful Islam lah, yang Okey. ikut syariah. Jadi Mhm. walhal memanglah dari segi kita nampak yang syariah compliance punya agak mahal sikit, yang Mhm. kata ada wakalah cas semua tu kan. Tapi Mhm. despite kita ambil yang konvensional, yang kita pun tak tahu dia ada mengamalkan syariah compliant or not kan. So Mhm. itu juga satu cabaran jugalah untuk kita, khususnya masyarakat Islam, untuk kita ajak memilih syariah compliant dulu. Mengutamakan syariah Betul, compliant dulu berbanding betul. kita pilih yang Mhm. konvensional, betul tak? Walaupun kita Betul, nampak betul. dari segi hakikatnya yang ni lebih Kita perlu mahal berbanding dengan utamakan. tu Ya, kan, betul tak? betul. Hmm. Okey, kita teruskan dengan soalan ketiga. Apakah langkah atau cadangan untuk industri takaful dalam menangani isu tersebut? Okey, sebenarnya ini antara soalan yang saya sukalah. Okey, jadi apa cadangan untuk kita tangani kekangan daripada tadilah. Okey, jadi kat sini sebenarnya in order melahirkan lebih banyak ejen yang boleh spreadkan awareness dan juga plan-plan takaful ni ialah dengan sekarang ni. Sekarang ni ialah MTA dan Bank Negara Malaysia sedang dah pun bersetuju untuk longgarkan sedikit requirement bagi sesiapa yang nak menjadi ejen takaful. Okey, jadi sebelum ni, sekarang ni kita dah boleh bagi peluang kepada orang ramai untuk jadi ejen dengan hanya ada exam TBE sahaja, iaitu takaful basic examination daripada MTA. Okay, jadi ini adalah salah satu cadangan yang baguslah daripada MTA. Di mana kalau you all nak jadi ejen, you all perlukan satu examination saja. Okay, jadi kat sini bila kita ada ramai ejen, jadi kita boleh tangani masalah tadilah. Maknanya kita boleh spread awareness kepada orang ramai berkenaan dengan takaful lebih mudah dan lebih ramai. Okay, selain daripada tu, okey, di bawah syarikat-syarikat ni, syarikat-syarikat insurans ni, contohlah kita ambil AIA, Great Eastern, Prudential. Okey, diorang ni akan bagi you all offer pelbagai rewards daripada syarikat. Contohnya kita ada cash reward, kita ada trip to overseas, kita ada gadget reward, Apple reward dan sebagainya lah. Selalu kan kita tengok ejen-ejen dapat iPad, iPhone, trip to overseas. Jadi inilah antara cara-cara cadangan daripada syarikat untuk naikkan sales dan juga spread lebih banyak awareness kepada masyarakat. Kiranya Kan? sekarang ni lebih mudah lah kan untuk kita apply untuk jadi ejen takaful lah. Ya, betul. Kalau ikutkan kena ada dua tadi kan, TBE dengan apa, SILI Ya, betul. Oh. So kita tak kisahlah kita ni ada degree ke apa ke, asalkan kita ambil exam tu kita boleh jadi ejen lah. Ya, betul. Kalau you all macam you all ni sekarang student tahun keberapa ya? Tahun 2. Tahun 2. Tahun 2. Okey, contohlah you all sebab nak jadi ejen takaful ni minimum requirement adalah SPM saja. Tapi kita sekarang ni dah naikkan kepada diploma dan degree holder. Okey, jadi contohlah kalau you all sekarang ni tengah ambil korang ada dalam silibus tajuk insurans dan takaful ni kan. Ini adalah salah satu plus point untuk you all, tambah side income dan juga ada real exposure, real perasaan yang betul lah. Bila you all dalam bidang ni, and then sambil-sambil you all boleh belajar tu, so korang boleh experience sendirilah, which is sangat bagus untuk korang.
Sebab exam dia pun tak adalah mahal, dalam RM80 je. Okay, sambil-sambil study, at least boleh tambah side income. Menarik. Itulah, Boleh. ini pun antara salah satu cara lah untuk langkah-langkah untuk pihak takaful tangani isu tadi tu. Saya pun rasakan benda yang sama juga. Sebab kalau kita didedahkan dengan ilmu-ilmu tentang takaful ni, dia peringkat yang boleh Lebih dikatakan awal. awal jugalah. Jadi kita boleh spread awareness juga pada kawan-kawan yang lain tu tak? Betul. Sebab kadang-kadang masih ramai lagi kat luar sana yang tidak mengetahui betapa pentingnya takaful ni. Betul, saya setuju. Jadi kadang-kadang bila kita dah ditimpa musibah, baru kita nak cari kan. Barulah Betul, orang kata apa? itulah. Banyak pengalaman saya macam itulah. Bila dah terkena, barulah diorang nak cari sudah ejen terhantuk baru takaful. tengadah. Ya, betul. Puan, saya nak tanya sikit. Tapi ni dia lagi sikit lah daripada isu kita ni. Saya nak tanya, sebabkan kita orang ni ambil takaful dengan risk, kita orang terpaksa jual takaful kan. Boleh tak Puan bagi tips macam mana nak tarik pelanggan tu untuk dapat takaful tu? You all kena buat sales juga ke? Kita orang Tapi just tengok je. kita orang kena, tapi dalam assignment lain lah, kita orang kena spread awareness sambil kita orang jual satu produk takaful tu. Kita orang collaborate dengan FWD takaful. Betul. FWD, okay. Okay, jadi kat sini, boleh tak awak FWD tu under ejen siapa ataupun awak terus pergi ke agensi? Awak ada ejen tak yang awak refer kepada FWD tu? Dia dengan orang FWD tu sendiri sebab dia macam dia under akan agensi lah. Agensi tu. Okay, saya faham. Maknanya awak ni refer kepada mungkin PA daripada FWD lah, daripada agensi tu ya? Okay, so macam ni. Kalau macam saya kalau you all student kan, korang jual yang produk yang RM50 sahaja. Sebab you all masih lagi student dan mungkin tak nampak lagi macam mana nak menjual, macam mana nak bagi exposure dan kesedaran. Disebabkan sebab satu, kita ni you all masih dalam orang kata sangat fragile. Tak tahu lagi macam mana nak menembusi circle. You all punya circle pun masih lagi study dan sebagainya. Nak tak nak pun you all nak kena tembusi market orang kata stranger. Okay, jadi kat sini satu yang you all boleh buat ialah dengan FB ads. Okay, walaupun kita tahulah sangat klise untuk kita buat marketing dekat FB ads, akan tetapi sumber untuk awak dapatkan leads, untuk dapatkan bakal klien melalui FB ads tu sangat besar. Okay, platform yang kedua ialah dengan buat TikTok. Okay, kalau you all tahu, okay, you all boleh buka Papayin, Ira Hakim, Amirul Agam. Itu antara takaful influencer yang you all boleh refer. Sebab kalau kita nak tengok menembusi secara direct approach, macam kita bagi flyers, kita jumpa orang dekat luar tu, sehari tu saya boleh cakap lah sebab saya dah cuba beberapa cara. Okay, in order you all nak dapatkan clients ni adalah dengan direct approach, maknanya pergi dekat luar, tebar-tebar flyers. Sehari tu tak kalau ada rezeki ada. Tapi you all dah buang masa kat situ kalau tak dapat client, tak dapat prospect lah. Kita tak cakap, kita ambil lah contoh you all tak terus close pun time tu. Tapi you all nak dapatkan orang tu dengar you cakap takaful ni penting. Okay, why not you all try dengan platform TikTok, social media. Okay, you all boleh tulis kepentingan takaful, kepentingan hibah dan sebagainya lah. Itu antara salah satu contoh yang mungkin boleh tolong Puteri tadi untuk tembusi, untuk dapatkan at least orang yang nak mendengar apa yang you nak cakap.
Betul. Saya pun rasakan platform media sosial ni dia lebih open dan juga senang untuk attract orang kan. Ikut Betul. cara kita Lagi-lagi lah. TikTok. Uh-uh. Okay, Sebab kalau zaman you sekarang all, semua orang memang gunakan social media kan. ya betul. Tapi macam saya cakap lah, kalau korang nak cari TikTok influencer dalam Takaful, dia ni antara dalam syarikat Prudential lah. You all boleh tengok lah tadi. Ira Hakim dengan Papa Yin tadi. Itu sangat dia punya memberi kesedaran tu banyak dan juga dia sangat lain daripada ejen lain. Tak apa, ni kejap lagi Papa Yin dengan Ira Hakim tu saya boleh personal dengan Anis tadi lah. Nanti saya bagi dia punya username dan sebagainya dekat by Anis nanti. Okay. Tadi tu platform TikTok Ya, betul. Oh, okey. Okey, terima kasih kepada Wardina. Okey, seterusnya izinkan saya untuk bertanyakan soalan kepada Puan Munah boleh? Okey, boleh. Okey, soalan seterusnya berbunyi, apakah kebaikan yang industri takaful boleh sumbangkan kepada masyarakat kita, khususnya di Malaysia lah? Okey. Okey, jadi antara kebaikan kepada masyarakat ni, okey, kita berbalik kepada fungsi takaful tersebut lah. Okey, jadi fungsi takaful ni ialah kita ni meletakkan sesuatu risiko ke platform yang kita kata takaful. Okey, bila berlaku musibah, bila berlaku sakit, kena warded dan sebagainya, dana takaful itulah dana tabaruk itulah yang kita akan gunakan. Okey, jadi kebaikan kepada masyarakat ni, kita ambil contoh lah bila berlaku kematian, kita ambil contoh dalam sebuah keluarga tu, okay, yang bekerja, yang mencari, kita kata breadwinner lah, okay, ialah ayah dia. Okay, jadi ibu ni tidak bekerja dan masih lagi ada anak-anak yang kecil. Okay, jadi bila berlaku kematian, takaful ni fungsi dia ialah bila dia mencarum sesuatu pelan tu, kita ambil contoh lah dia subscribe ialah hibah. Okay, bila dia ambil hibah ni, bila berlaku kematian ataupun dalam konteks yang saya akan cerita ni ialah kematian. Okay, saya akan bagi contoh real punya story dan contoh claim yang terbesar tu saya akan bagi dekat Anis juga sekejap lagi. Okay, jadi ayah dia ni bekerja di Singapura, ulang-alik. Okay, jadi nak dijadikan cerita, dia husband meninggal disebabkan cancer. Okay, jadi ibu ni tadi ialah full time housewife. Jadi masih lagi ada anak-anak yang perlu dibesarkan. Okay, jadi kat sini antara aset yang mudah dicairkan. Okay, jadi bila seseorang meninggal, antara aset-aset yang mudah dicairkan ialah cash. Okay, jadi di mana diorang nak dapat cash ni untuk teruskan kehidupan. Sebab aset-aset lain, contohnya kita ambil kereta, rumah, motor. Ini adalah aset-aset yang tak boleh bagi you duit. In order you nak dapat duit, you kena cairkan. Macam mana nak cairkan? Ialah dengan jual. Terpaksa itu yang kita selalu dengar. Lelong rumah, jual kereta dan sebagainya untuk dapatkan cash. Untuk teruskan kehidupan seharian. Okey, jadi antara likuiditi yang paling mudah dicairkan ialah duit. Iaitu bila you akan dapat terus dengan melalui hibah tadi. Okay, jadi proses dia bila you dapat postmortem daripada pihak hospital yang mengatakan you meninggal kerana apa dan sebagainya, submit saja and then paling lama, let's say lah paling dekat, paling sekejap ialah dalam tempoh sebulan. You boleh dapat claim hibah tersebut. Okay, jadi claim hibah ni lah yang dapat bantu family tersebut untuk teruskan kehidupan seharian diorang without diorang nak kena keluarkan duit untuk dapatkan. Sebabnya back to apa yang saya cakap tadi itulah, nak kena jual rumah ni, you nak kena perlukan berbulan-bulan dan bertahun. Sebab you nak jual rumah ni bukanlah hari ni you jual, esok you akan dapat ada orang nak beli. Samalah macam barang-barang pre-love kita kan.
hari ni kita pasarkan, kita masukkan dalam karusel, tak semestinya orang tu akan beli hari ni. Kadang-kadang takes time. Baju yang kita nampak je cantik, tapi bila kita lelong tu ambil dalam setahun, paling lama berbulan juga untuk orang ambil. Sedangkan kita nak guna duit tu secara cepat. Okey, jadi kat sini hibah ni sangat membantulah. Oh, jadi kiranya hibah ni adalah dia memang untuk backup lah. Untuk backup family kita. If Ya, apa-apa betul. terjadi pada kita, especially lelaki lah, bila dah berkeluarga nanti, dah jadi ketua keluarga, if ada something yang berlaku, kemalangan ke ataupun yelah kesihatan, kita pun tak tahu kan kesihatan kita macam mana kan. Jadi Betul. dia boleh orang kata merencana masa depan family kita. Okay, sebab apa tau? Sebab ada juga hadis yang mengatakan kita ni kalau hendak meninggalkan ahli keluarga kita ni, janganlah dalam keadaan yang meminta-minta. Okay, jadi at least kita ni meninggal ni janganlah menjadi satu beban kepada keluarga. Okay, jadi kita sediakan at least hibah untuk ahli keluarga kita. Okay, izinkan saya untuk bertanyakan soalan seterusnya. Jadi, Okay, silakan. bagaimanakah industri takaful dapat memupuk minat dan memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan industri takaful tu? Untuk memupuk minat, especially kepada masyarakat lah. Okay, untuk soalan ni sebenarnya agak susah sikit kalau nak memupuk minat tapi saya lebih fokuskan kepada macam mana nak memupuk kesedaran dia. Okey, jadi kat situ Betul. soalan tu saya tengok saya lebih kepada kesedaran lah. Okey, jadi kat sini kita ni tidak boleh nak menanam minat untuk orang sukakan takaful. Okey, macam saya percaya you all pun bukan bila you all dalam study dalam silibus ni, first thing first bukanlah kerana you all minat dengan takaful, tapi disebabkan ada silibus ini. Okay, tapi bila you all dah mendalami silibus ini, okay, barulah you all tahu takaful tu adalah kegunaan dia untuk apa. Okay, jadi kat sini same goes to reality dekat luar ni. Benda ni bukanlah minat daripada orang ramai. Akan tetapi dia ni mostly akan tolak mentah-mentah lah bila kita approach berkenaan dengan takaful. Okay. Tapi bila diorang bila berlaku sesuatu musibah, risiko, kemalangan daripada kita punya circle, barulah diorang akan nampak kepentingan takaful ni. Okay, ada recently ni saya ada jumpa seorang stranger daripada FB. Okay, jadi dia ajak berjumpa lah dengan saya. Okay, untuk apply takaful. Kerana apa? Sebab colleague dia accident dan perlukan rawatan sebanyak dalam 40,000 dekat private hospital. Okay, jadi company memang dah bagi coverage sebanyak 17,000. Okay, tapi bila pergi ke private, total billing adalah dekat 40,000. Okay, jadi kat sini, ini adalah colleague dia, kawan kerja dia. Okay, jadi kat sini, kat situlah dia ada perasaan kesedaran tu. Kesedaran tu tertimbul selepas berlaku kehilangan, berlaku yang kepada colleague kita. Kat situlah yang main peranan. Okay, jadi kat sini antara circle yang saya highlightkan ialah ahli keluarga, rakan sekerja dan kawan-kawan. Jadi bila kawan-kawan kita ni ada takaful, kat situlah baru kita orang yang lain ni yang tak ada kesedaran langsung, jadi ada kesedaran kat situ. Kat situlah barulah diorang akan rasa minat untuk buat takaful. Sebab sebelum ni pun kalau kita tengok kan ada kalau saya tak silap lah, tak silap saya lah, artis Amira Rosli kan. Ya betul. Dia ada cerita pasal betapa pentingnya takaful ni. Sebab masa tu tak silap ahli keluarga dia 3 orang rasa masuk hospital. Jadi bila 3 orang sekaligus masuk hospital, jadi
of course lah kos yang nak tanggung Sangat pun memang tinggi. sangat mahal. Jadi dia pun nampak dia bersyukur dan dia pun spread awareness pada follower-follower dia Orang ramai, betul. supaya ambil lah takaful. Betul. Okay, lagi satu kes yang paling terdekat ialah kes berkenaan yang sekejap ya, saya nak sharekan dekat Anis. Berkenaan dengan yang pendaki Everest tu. Okay, jadi apa ni, Betul. Eliana, okay, ada beberapa kes lah, contohnya Siti Nurhaliza, okay, yang selalu kita, yang previously ni, mungkin orang biasa ni kita tak nampak. Tapi bila orang yang bernama ni, spread awareness ni lagi mudah. Okay, contohnya macam kes Eliana, yang previous ni ialah dia pengidap sakit critical cancer. Dia menggunakan Prudential punya ni lah polisi. Okay, jadi daripada stage 3 sampai sekarang Alhamdulillah dia dah fully recovered. Okay, jadi kat sini macam mana macam mana diorang ni memainkan peranan yang sangat penting lah kepada masyarakat. Okay, bila adanya diorang punya posting ni, jadi ramai lebih cakna dengan apa yang berlaku, yang perlu, yang diorang ni sebenarnya perlu sediakan at least takaful yang paling murah pun tidak apa, asalkan ada. Jadi maksudnya tidak kisahlah ikutlah kemampuan kita kan, tapi at least Ya, ambil lah betul. mana-mana plan pun sebagai backup untuk kita kan. Ya, betul. Okay, kejap lagi saya bagi ada lagi satu kes lah berkenaan dengan yang Encik Awang Yaakob yang apa ni, pendaki Everest tu yang paling latest sangat, dia punya claim hibah sebanyak 200,000 telah pun lulus. Oh, 200,000. Ya. Okay. Kejap lagi saya ni bagi saya dekat Anis. Okay, baik. Saya ada soalan lain. Ni saya. Okay. Okay, kira kau dalam industri takaful ni, industri takaful bukan saja bersaing dengan konvensional, malah dia juga bersaing, ada ancaman daripada segi scammer, daripada segi penipuan. So banyak yang sekarang kalau kita buka FB, ada yang FB page yang mengabarkan takaful yang penipu lah. Dia pakai syariah tapi sebenarnya tidak patuh. So macam mana pihak industri takaful menghadapi cabaran ini dan menyelesaikan masalahnya? Okey. Betul, saya tak boleh nak deny Iqbal punya soalan tadi. Kita orang punya syarikat pun ada scammer yang cuba menyamar jadi ejen. Okey, kebanyakannya sekarang ni LHDN, pos laju, dapat calling daripada entah siapa-siapa yang menyamar jadi pihak tersebut lah. Okey, tak terlari juga daripada pihak insurans, daripada ejen insurans jugalah. Okey, jadi kat sini macam mana pihak pengendali takaful ni tangani masalah ni ialah dengan keluarkan satu circular di mana dia telah bagi satu notification kepada semua pencarum, semua ejen, dia bagi notification di mana dia state kat situ ada kes yang menyamar jadi scammer, yang scammer yang menyamar jadi ejen. Jadi antara ini adalah salah satu cara lah pengendali takaful tebarkan notification ni kepada semua pencarum polisi Prudential. Ini saya cerita konteks dalam syarikat Prudential. Daripada syarikat lain, saya tak tahulah, mungkin kebanyakannya biasa diorang akan keluarkan notification yang sama. Which is satu circular di mana dia kata ada yang mengatakan ada pihak yang tidak bertanggungjawab yang menyamar sebagai scammer. Dan diorang biasanya akan minta duit lah. Orang kata biasa takaful ni kita bayar setiap bulan. Jadi diorang ni menyamar yang mengatakan encik sekian-sekian ni tak bayar sebanyak, ada tunggakan sebanyak 2 ke 3 bulan. Okay, jadi kat sini antara cara untuk menangani masalah tu ialah
inform lah kepada pencarum dan juga ejen. Jadi apa-apa hal diorang akan berbalik kepada ejen lah. Contohnya, Ain ni subscribe polisi dengan saya. Okay, bila ada orang call, cakap Ain, awak ni ada tunggakan 1,000 ni, awak kena bayar ni. Okay, jadi kat sini Ain ni pelik. Kenapa bukan Muna yang call dia? Okay, jadi kat sini itulah dia boleh dapat detect kat situ. Dia kena call ejen dia untuk double confirmkan. Okay, terima kasih. Okay, rasanya sampai di situ sajalah sesi perkongsian kita untuk malam ni. InsyaAllah jika ada masa dan waktu, bolehlah kita berjumpa bersua muka kembali. Dan InsyaAllah. kat sini dalam discussion ni kita nampak bahawa sebenarnya takaful ni memang kalau boleh semua orang Islam lah kena ambil. Maksudnya janganlah mendahului konvensional. Betul. Kita pilihlah takaful. Sebab satu memang dia syariat compliant. So kita tak perlu risaulah pasal hal haram dan sebagainya. Ya, betul. Jadi kalau ikutkan cabaran pun bagi saya memang mencabar jugalah. Sebagai ejen takaful pun sangat mencabar sebab kalau ikutkan insurans ni yang hadir ke Malaysia ni daripada awal dulu pun konvensional dahulu, barulah Betul. Islamik kan, betul tak? Jadi di Betul. situ pun dah berlaku cabaran dah sebenarnya, persaingan yang ni lah, yang hebat jugalah. Mungkin ada orang yang masih lagi mengekalkan prinsip dia untuk mengambil konvensional. Betul tak? Betul. Jadi sebenarnya tugas kita juga sebagai orang Islam khususnya untuk mendahului dan spread awareness tentang takaful. Betul. Okay, rasanya sampai situ sajalah. Okey, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada Anwar, Anis, Ain, Iqbal dan Isha atas jemputan ni. Maaf kekurangan daripada saya, yang hebat tu daripada Allah, yang kurang tu daripada saya. Okey, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Nak ambil gambar. Ambil gambar dulu. Lupa. 1, 2, 3. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Okay dah. Thank you Mi. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, thank you juga. Assalamualaikum. Salam.